Okay, testing 1, 2, 3. Dengar tak? Kali ni dah better sikit sebab saya tukar line kepada line satu lagi. Okay, testing 1, 2, 3. Dengar tak? Kali ni dah better. So, properties. Oh, silap. Okey, kamera. Video source, capture source. Okay, kita teruskan je lah sebabnya ni kamera dia pula dia tak boleh nak ni sebabnya dia bila kamu buka banyak sangat virtual kamera itu jadi masalahnya. Tapi kamu dengar suara saya okey kan? Okay? So tak payah kamera pun tak apalah. Tak payah kamera, tak payah nampak muka aku pun tak apa. Okay? So kita nak tengok hari ni motion graphic project pipeline di mana dia menyentuh berkaitan dengan story structure dan juga camera direction. Okay? So itu yang paling penting untuk kita tengok sini. Sebelum kita punya sesi lab pada pukul 11 pukul 11 ni dengan Encik Nazrin. Okay. So kita akan tengok dulu kita punya slide kita lah. Okay. Okay. Okay, so dalam motion graphic ni dia ada one of the topic is the storyboard. Okay, so dalam storyboard ni maksudnya orang kata apa, kita nak buat sesuatu filem ataupun sesuatu projek ataupun game pun kita memerlukan somehow dia punya jalan cerita. So jalan cerita ni kita namakan dia sebagai satu storyboard lah. So definition of storyboard ni adalah ianya adalah satu graphical visualization of short sequence. So maksudnya benda ni yang something kita visualkan, visualkan di dalam kita punya di dalam kita punya cerita supaya kita boleh nampak dengan lebih jelas, macam mana sebuah cerita itu, sebuah game tu akan bergerak dari satu scene ke satu scene yang lain, susah ni nak tengok macam ni. Bila aku buka slide, aku tak dapat tengok kat Facebook punya ni. Macam mana nak buat ni? Kalau aku kecilkan ni macam mana? Sikit. Kecil. Apalah. Okay. So mungkin kena buka, saya kena buka mungkin phone kot. Mana phone? Okay, phone sini. Kalau dapat phone kat sini senang sikit. So aku macam komen kau dekat phone ni je lah. Okay. Senang kita. Okay. So
storyboard. Kita gunakan dia untuk kita nak buat sesebuah cerita tu dengan lebih kita nampak lah, visualizekan dia punya cerita dia. Okay. So setiap panel tu, each of panel of storyboard depicts a scene, a physical environment, set scene and characters and so on. So a lot of stuff lah dalam scene tu. Sebenarnya dalam storyboard ni macam-macam you guys boleh letak. Okay. In case cara effect dia, dia punya close up kamera dan sebagainya. Benda tu kita akan orang kata apa, kita akan go through one by one dalam video slide ni. Okay. So dalam storyboard tu penting, kalau kita letak elemen tu penting, kita kena letak environment dia macam mana, latar belakang dia macam mana kan. So benda tu is very important for you guys to put in your storyboard. So dalam you guys nak buat motion graphic, in term of buat anything yang you guys perlukan dalam scene tu kena ada, so kena ada. So contohnya dalam scene tu, bila kita tangkap, contoh bila tangkap kamera, tengok kita tangkap kamera, tangkap semuanya, mungkin kita perlukan semuanya scene. So nanti bila kamu dah nak compile dalam bentuk video, you guys akan cut the scene. Mana contoh dalam gambar ni, dia hanya cut, dia nak ambil bahagian tu je. So dalam video tu kamu editing. So benda yang orang kata bukan susah. The most important one adalah which kind of view ataupun camera shot that you guys want to concentrate. Okay. So it's better, tapi make sure kena perhatikan dari segi resolution. Okay. Takutnya bila you guys dah shoot macam tu, resolution dia akan somehow jadi mungkin pecah ke dan sebagainya. Bayangkan you guys menonton filem, pada satu peringkat tu resolution dia pecah. Sebabnya you guys guna wide angle yang besar. Okay. Keseluruhan environment tu, tapi you guys cut kat bahagian kecil je, mungkin 1/8 daripada scene tu, daripada kamera punya view tu, kamera shot tu. So bila kamu zoom in, macam mana kan, bayangkan kamu tengok kat 4K punya, kadang-kadang 4K punya TV, 4K punya scene, punya TV lah, muka TV, asal satu tempat ni macam gambar kabur je, maksudnya dia cut besar, tu dia kecil. Kalau tak nampak sangat tak apa, mungkin beza tak banyak, mungkin yang cerita tu dalam bentuk 4K. So kamu shoot, pastikan kamu shoot 8K lah. Kalau kamu cerita tu 4K, kamu shoot dalam keadaan HD je, which is full HD, 1920 dan 1080. So bila dia nak 4K kan, dia macam somehow dia kita resize dia punya tu, dia akan jadi pecah lah. So it's better shoot according to you guys punya ni. So better kalau kita guna kamera yang mahal, memang of course lah dia boleh cater sampai raw punya ni kan, raw punya video. Okay, because it's very important. Okay. So in term of storyboard ni, in term of the drawings, can be simple schematic, sketch macam yang simple is quite simple, or advanced complete with camera and lighting information. So it's quite important for you guys. Kalau benda tu sangat penting, dimasukkan dalam storyboard tu. Okay. Okay, so benda tu contoh dari satu dalam belah kanan ni, tengok dia dah shootkan, orang kata apa, dalam keadaan orang kata apa, sangat simple. Okay. Mungkin benda tu tak penting. Bahkan mungkin ada storyboard version 1, version 2 and so on. Okay. So selalunya benda berkaitan dengan storyboard ni, game designer lah, selalu designer in term of, mungkin dia bahagian dia dalam in term of design the game. Dia tak berlibat dalam programming, dia tak buat asset, dia tak buat programming. Dia hanya script, pembuat skrip untuk game, pembuat skrip untuk filem. Dia tak terlibat. Bahkan selalunya pengarah tu lah pembuat skripnya. Tapi pengarah tu kadang-kadang dia lontarkan idea, yang pembuat skrip tu yang akan buat. Okay. So itu one of the punya, it depend lah on how big the company. Kadang-kadang pengarah tu lah buat semua dan sebagainya. Bahkan kita sendiri yang nak shoot filem, kita yang buat semua ni. So ini yang sangat membantu. Boleh tak buat tanpa ada storyboard ni? Boleh je sebenarnya. Tapi susah lah, sebabnya benda tu bahkan kamu hanya simpan dalam memori je kan. Kalau kamu buat bentuk teks, nak buat macam mana? Better kena sketch. Walaupun kamu tak erti lukis, sketch je pakai orang lidi pun dah kuat bagus. So tapi selalunya dia akan ada satu position dalam kerjaya ni. Memang ada orang yang buat benda ni. Okay. Tapi kita pun boleh juga buat kan. Okay. So and can also indicate the camera shot size. Macam saya cakap tadi. So dia nak close up ke dan sebagainya. So dalam storyboard tu penting. Kalau kamu buat kalau terutama in term of film kan. So film, bila sebutkan film ni, is very important lah kan. Benda tu kena pastikan dia shot dia orang kata apa, dia punya shot tu mesti ikut according to the storyboard. Okay. So it's very important. Kalau nak, kamu kena gambarkan storyboard. In case kalau sebab yang buat storyboard ni orang lain, yang buat, yang tangkap rakam cameraman tu orang lain kan. So dia kena work together in terms to generate the scene tu dan sebagainya. Okay. And then can use arrows to indicate objects and camera motion. Okay. Contoh nampak kereta bergerak ke scene A ke scene B, nampak. So pastikan kamera tu bergerak ke scene B, sebab cameraman akan follow direction from the director. Okay.
So ataupun dalam tu, sebab tu dalam kita tengok kenapa ramai sangat kan dalam satu short film tu ada beberapa orang, yang berlakon 2 orang, belakang tu ada 4-5 orang, ada tukang makeup, semua tu memang of course memang akan ada. Okey. Tapi bila orang kata apa, bila kita tengok dalam storyboard ni, so kita boleh nampak, kita pasti menggunakan kamera dan sebagainya. Okey. Itu sangat penting. Kalau tak nak pun pada betul tag, pastikan zoom scene dalam scene A ni ada sub scene A, sub scene B. So dia akan bergerak. Kita kena zoom in dan zoom out. And then there's many other element. Okay, ada contoh macam ni, ada macam ada panel dia, ada text dia, ada video dia mesti close up, video dia mesti long shot, dash angle shot, dash angle close up, bla bla and so on. So ada banyak stuff yang kena main pelan-pelan. Macam susah ke nak buat ni? Tak susah pun yang ni. In term of kamu tengok syarikat yang sangat besar, mungkin buat macam ni kan. Bahkan kamu boleh pergi sedetail macam ni, sebab kamu jangan spend too much time in order to generate, to buat benda ni sangat. Okay, itu yang paling penting. Okay. Okay, so ni contoh-contoh lah yang kita tengok kan, dia punya scene dalam storyboard tu. Okay. So di mana kita tengok contoh-contohnya ni, scene yang berwarna sebagainya. So bila peringkat warna ni, dia dah sampai peringkat orang kata apa, yang lagi ni lah, detail lah kan, dia tengok detail. Okay. Internet okay tak ni? Masih tak okay je internet. Okay. So you guys okay, internet okay? So tengok saya punya berpusing-pusing je. Okay. So why the storyboard? Okay, why is storyboard? Okay, storyboard allows the filmmaker to visualize and refine ideas and serve to communicate ideas to the production team. Okay, so it's very important lah storyboard ni. Macam ni mention kat sini, filmmaker nak tengok apa benda yang berlaku. Bahkan mungkin board of director, pemegang saham, yang pemberi dana nak tengok, okay, macam mana ni nak refine ideas. Okay, and then serve to communicate ideas with the production team, macam mana nak dibuat. Okay, pada pendapat saya storyboard ni perlu dibuat, mesti ada dia punya main master designer, bukanlah master designer, somehow dia punya yang pemberi idea tu adalah dia punya pengarah lah, yang nak buat cerita ni kan. Okay. Okay, so dia yang buat scripting semua dan sebagainya. So dia adalah main idea with him lah, or with her. So dia yang pegang idea. So, tapi in term of tertentu dia akan buat, sebab filem ni bagusnya pada pendapat saya dibuat dalam keadaan orang kata apa, orang kata apa, dalam keadaan semua orang mesti tahu bahawa idea ni adalah come from the pengarah dah. Okay. So kalau kita campur adukkan idea pelbagai orang lain punya staff, contohnya mungkin banyak lagi idea lain. So bila campur aduk, kamu nak buat video tapi dengan pelbagai idea, sama macam dia rojak. Macam kamu nak buat rumah, seorang nak buat English style, seorang nak buat Belanda style, seorang nak buat apa modern style. So bila macam tu susah, mesti ada someone master punya idea. Okay, yang lain tu dia boleh kesap je. Contohnya mungkin dia dah design semua staff, semua benda dia dah design. Contoh dalam orang kata apa, dalam rumah tu, contoh ni untuk rumah lah kan. Okay, rumah dia design semua, tapi in term of pokok tu, okay, pokok dia bagi kelonggaran. Okay, pokok ni macam mana, nak kita tak pokok besar ke, pokok kecil ke tak. Okay, so itu boleh lah. Tapi nak kacau idea keseluruhan pengarah tu yang buat idea cerita ni tidak bukan tidak boleh, orang kata apa, tak sepatutnya berlaku lah, sebab the main idea is with the person. Okay, so dia yang buat, dia mengarahkan. So kita bagi dulu, so that's why lah kena ada Spiderman tu banyak diperkenalkan balik kan. Okay, so ada Spiderman tu, ada Spiderman lagi kan. Nanti mungkin ada Avengers lagi dan sebagainya kan. So it's very important to know that. So idea must come from one person or two person only. Mana one master idea. Sub idea tu tak apa, dia akan ambil sikit-sikit idea. Okay. And then what is storyboard? Let the production team to start early work. This is linked to preserve your idea for use in the actual finished program. So storyboard ni penting untuk benda yang kita boleh start dulu. Ada scene yang kita buat. So kalau kita move, sebab once storyboard dah lengkap, kita kena move to the production. Kena start buat filem, start buat game, start buat anything yang berkaitan dengan game dan juga filem lah. Selalu game, film sebagainya lah. So benda tu sangat penting untuk kita nak pastikan benda tu bergerak. Okay.
Jangan start with the storyboard je sampai bila-bila. Nanti pun mengarut dah benda tu kan. Jangan kita jadi macam tu. So kita kena move on juga. Storyboard kena selalu disiapkan hampir sebulan 2 bulan. The main idea mesti lengkap. Contohnya main idea Avengers. Okay, diorang ambil orang kata apa dalam Avengers yang contohnya kan. So dia akan pergi ke masa silam balik. Okay, ambil dia punya 5 stone tu. Okay, kemudian hidupkan balik semua orang tu kan. So main idea dah ada. Tapi in term of sub komponen tu tak penting pun tapi shot tu kerana dia punya shot tu kita akan ambil je, ambil tak nak kita buang. Macam The Lord of the Ring lah, ada extended version, ada version. Kamu siapa tengok sini The Lord of the Ring? The Lord of the Ring tu saya suka. The Lord of the Ring ni saya suka yang version yang lama punya tu. Okey, berbanding yang The Hobbit tu. Okey, Hobbit tu tak berapa sangat lagu. Sama macam Star Wars lah. Star Wars kita tengok yang sebelumnya tu okey, tapi Star Wars yang baru ni pun okey juga. Tapi yang saya lebih prefer yang lama tu, how they make it into the film tahun 80 time tu, tak ingat lah. Okay, tu sangat bagus lah kan. Itu idea punya zaman tu. Tapi of course lah, it's according to the punya it's very sejati lah untuk benda ni kan. Okay, reminders. A presentation without storyboard is like a card without a horse. Okay, so storyboarding is an element to capture and refine ideas, not to create them. So storyboard ni ada satu benda untuk kita refine the idea. Kita bukan create idea kat storyboard. Storyboard ni dah terus visualize, dah ada, memang dah ada dalam minda. You guys put all the items there. Bukannya kamu okay, panel pertama nak buat apa kan, panel pertama nak buat apa. So itu tak membantu lah. Okay, idea mesti datang dulu, dah ada bentuk teks ke dan sebagainya, bentuk tulisan biasa. Kemudian kita akan sketch tu storyboard element untuk refine ideas tu. Tapi bukan adjust idea boleh juga, tapi tertakluk pada yang pembuat asal cerita tu. Sebab kita nak pastikan flow, how the director punya ideas and so on. Okay, so idea dia jangan kacau. Sebab tu jangan kacau idea orang. Biar kalau mereka benda tu melibatkan satu keputusan, contoh dia berkaitan. Okay, in term of nak buat filem ni lain, cara nak filem. In term of keputusan untuk universiti tu lain, keputusan untuk jabatan tu lain. Benda ni melibatkan nak buat satu, menyampaikan sesuatu cerita. Okay, so bila saya baca cerita macam seorang yang menyampaikan, macam kita jadi narrator, kita akan cakap semua dan sebagainya kan. Itu menyampaikan cerita. Tapi lain kalau menyampaikan berita tu lain, menyampaikan perkeliling universiti tu lain. Itu benda lain sebab melibatkan universiti punya ni. So idea come from various people but they are endorsed Nick Chancellor dan sebagainya. Okay, so history of storyboard is developed by animation studios during early 1930s. Okay, dah ada zaman dulu, lama dah ada. Okay, so the first storyboard which is diorang kata come from the Walt Disney. So diorang sketch macam tu je, nampak? Sketch. Okay, kemudian ada siap ada teks, ada dia punya, orang kata apa, dia punya ni lagi, dia punya apa, script kat bawah tu. Okay, so the first storyboard tu lah. Okay, and then became popular in the live action film production during early 1940. So dah start buat pada lama dah ni, dah kat hampir 100 tahun dah, 80 tahun dah, 1940. Right now 2020 is 80 years old already. So storyboard is very important. Mungkin belum sebenarnya just buat filem, idea pada teks. So kali ni diorang sketchkan dia saja. How to produce storyboard is of course using the pencil, pen, paper is quite good guna, atau high tech guna digital storyboard, pakai tablet dan sebagainya. Itu pun lagi bagus. Okay, so okay, next one, template. So there is a various template dia ada kat situ. Template banyak template. Okay, kamu boleh reka sendiri pun dan sebagainya. Tapi bahkan nak senang, better is you guys, okay, semua one okay, ni very good, pen or pencil or so on. Okay, it's better kalau kita mana ni panel lama. Okay, yes one, macam canva.com boleh kamu buat satu layout for storyboard. Okay, boleh guna. Okay, saya ada account premium dengan sini. Okay, so bisa boleh gunakan benda ni untuk saya punya, orang kata apa, buat storyboard. Okay, boleh juga guna pen, pencil tu is quite good, lagi cepat. Tapi kalau kamu ada tablet, it's better gunakan kenangan tu. Yang lain contohnya ni Storyboard Dad. Okay, storyboarddad.com I think. So you guys boleh buat storyboard, ada drag the scene and so on. So a lot of stuff you guys boleh guna. Okay, so dalam ni pelbagai benda dah. If not mistaken, you guys ada ambil ni ke? Bengkel 2 Ada ambil bengkel 2 dah ni, tak pasti. So for you guys yang ambil bengkel 2, memang benda ni sangat penting lah kan guna. So it's better you guys for it. You guys buat for game pun it's quite good juga. Okay, so
all the various sources ni saya dah letak ke sini. You guys boleh tengok ke sini, watch sources from the article and so on. Okay. Okay. Next. Okay. So we move on to the camera shots, angle, the angle and the movement. Okay. So tengok ni contoh ada angle dia punya shot size, the motion of it. Okay. So kita tengok sikit. Okay. Sekejap Okay, so we move on. Okay. Right, mana dia slide? Okay. So this is variety of angle shot, of angle of movement of the camera untuk cetak gambar. Okay, the shot size and the motion. So kita go through one by one. So what is shot? The shot is a series of frames that runs for interrupted period of time. Okay. So okay, ni kalau kamu baca you guys punya reading lah. So in production, a shot is a moment that the camera start rolling until the moment it stop. So benda ni film editing, camera shot ni penting lah. Camera shot ni adalah nadi kepada sebuah filem. Okay, untuk buat game. Tak apa, for the game is gunakan, orang kata apa, virtual, gunakan simulation, gunakan 3D environment dan sebagainya. That's for game, kita create. Tapi kamera is for you guys yang nak buat filem. Kamera lah elemen penting. Tak ada kamera, you guys buatlah storyboard macam mana pun tak ada lah keluar apa benda pun kan. Okay, so kamera is for filem. Kecuali you guys buat animation lah. Animation bukan filem, kamera. You guys boleh adjust virtually kamera tu kan. Memang akan the same, orang kata apa, the same punya resolutionnya. Tapi kalau kamera, you guys kena take care of the resolution, environment dan sebagainya. Okay, itu dah for film yang gunakan live action lah. Okay, kalau animation it's not necessary. Okay, so the variety of shots ni. So extreme long shot, wide shot, establishing shot, medium close up shot, blah 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 and so on. Okay, a lot of stuff. So extreme long shot is wider frame value in which subject in frame or small avoiding a seascape. So dia sangat wide, sangat long, jauh, okay, but wider. Untuk targeting memang dia datang dia jauh ke kuda, dia ni datang jauh. Okay, nanti dah akan lama-lama dia akan datang dekat lah. Okay, long shot pula, the shot if we display a full figure from top to tip show the entire object of human figure. Long shot mana keseluruhan benda tu. Kalau bangunan, kalau orang, kalau binatang seluruh nampak sebiji orang tu di tengah-tengah center ke, ataupun third of frame, ataupun 1/3 of frame. Okay, wide shot. Okay, so dia wide shot ni environment juga, sama macam environment tapi keseluruhan kawasan dah, selalu merujuk pada kawasan. Okay, so dia kena require the wide angle lens. Okay, establishing shot. So establishing shot ni dia katakan when a long shot is used to set up a location and its participant in film video is called the establishing shot. So an establishing shot, salah tu. So maksudnya somehow dia macam waktu opening scene lah, nak bawa kita ke karakter tu kan. So dia akan menggunakan establishing shot. Okay, mid and medium shot, half of the orang kata long shot tu, half dia tak semua. Okay, macam sekerat lah, bangunan pun sekerat dan sebagainya. Ni mostly kadang-kadang kita rakam filem ni pun, kita pun main tangkap je benda tu. Tapi sangat penting untuk bawakan orang, kita nak target orang tu macam mana. Macam ni dia target orang tu memegang bow tu. Okay, that's the main target. Tak perlu apa-apa keseluruhan. Tapi kalau kita perlukan babak yang menggunakan keseluruhan, mungkin awal-awal nampak dia jauh dia bapak dia keseluruhan badannya. Tapi pada satu peringkat dia tengok cara dia tengok, dan pada close up mungkin pada tangan dia pegang bow tu. Okay, medium close up, ada dekat medium sebelum kita pergi close up. Medium close up hampir dekat.
benda target kat benda apa yang dia nak buat benda tu. Okey, contohnya dalam Iron Man dia nak gunakan apa dia punya Infinity Stone tu kan. So dan sebagainya. Targeting dia tengah buat apa, selalu emosi action lah. Macam tadi pun macam medium close up, tapi ni pun dah sama je. Okey, hampir bukan sama, bahkan dia tak ada beza. Okey, tapi benda tu ada digunakan untuk dalam bidang filem. Okey. Close up dia hampir dekat, dia dekat tapi ada yang lagi dekat. So memang detail satu muka ke buku suruhan penuh skrin tu. Ada satu lagi extreme close up, gambar mata. Okey, gambar mata, gambar yang sangat dekat lah. Okey, bahkan dia objek tu tapi dia one of the object tu punya elemen. Contohnya kalau belalang pun mata belalang. Extreme close up. Kita tengokkan dia punya gaya tu. Okey. Okey, ini simulation, ini bukan simulation, ini satu gambar yang saya dapat. Okey, kamu tengok beza extreme close up, medium close up, medium shot. Okey, so tak nampak beza pun, nampak bukan sama je. Kadang-kadang beza long shot dengan full shot pun tak nampak beza. Extreme long shot dengan long shot pun tak nampak beza, tapi ada dia punya pandang di situ. It's been defined by the cameraman lah. Dia akan setkan by director kalau nak ambil jauh-jauh sikit. Okey, kadang-kadang tak tahu apa jenis shot apa between long shot dengan full shot. Okay, kadang-kadang daripada extreme long shot datang ke medium shot ke terus close up kan, boleh juga. Okay. Kemudian ada lagi bird's eye shot. Contohnya macam kita burung tengok ke dari atas. Okay, so kita observe as bird. Okay, and then over the shoulder, belakang orang tu ni somehow benda ni over the shoulder ni bagusnya digunakan untuk menggambarkan bahawa kita ni tengah tengok apa, macam dari segi tanggungjawab orang tersebut lah selalunya. Dia macam ada meaning. Each of the shot ni ada meaning tersendiri. Okay, so kamu sudah letak few videos dekat Ulearn, you guys boleh tengok. There's meaning of it. Bukannya kadang-kadang apa-apa perlu keluar close up. Bahkan setiap objek itu, kenapa perlukan close up? Close up tu untuk nampakkan penekanan. Mata dia sedih ke, mata dia marah ke, penekanan terhadap. Lagi close up lagi penuh kan. Okay, itu dia punya tema. Beza lah kalau nak bayangkan kamu nampak sedih tapi buat long shot sedih. Macam mana kan? Tak nampak pun, tak feel pun, tapi we feel nampak dekat tu. Kemudian tu dia jauh datang dekat dan dia macam bawa satu simbolik tu. Itu sebenarnya cara dia. Main peranan dengan emosi dan psikologi. Okay? There's another one. Okay? Point of view shot. Point of view of macam kita macam tu mesti kita bawa basikal, pakai kat atas kepala kita punya orang kata apa? Kita punya ni lah GoPro lah kan. Okay, GoPro. Okay, so letak kat kamera kat atas kepala. So kita tengok ramai. So point of view shot. Ada contohnya selalunya macam game yang bawa kuda ke game lah. Macam tu kalau game lah. Macam third person view lah. Itu third person. First person view. Macam dalam game first person view. Sama is same thing. Benda camera shot dan juga ni sama penting dekat filem game. Cuma game dan animation kita tak perlu risau buat resolution dan sebagainya. Pecah ke tak pecah, kita boleh ubah je bila masa. Tak perlu lakonkan semula. Tapi bila lakonan live action, susahlah nak suruh orang tu berlakon berkali. Memang berkali-kali memang dia letih lah. Sekali berlakon memang lama sebenarnya. Tapi kalau animation dengan ni, kita boleh remake kan. Senang. It's quite easy for animation, for game. Benda tu dah ada. Simulate je lah balik kan. Tak ada masalah. Tapi nak lakonkan balik semula, it's quite susah lah. Dah buat shot, alamak, salah lah shot ni kan. Kena buat balik, macam mana ni, dah berlakon dah, ambil je lah. Itulah sebab tu kadang-kadang shot dekat tempat tu main lama sangat. Bahkan sekarang ni baru ni, siapa kenal apa? Alif Sata. Alif Sata kan, Alif Sata kena COVID, tak boleh berlakon pula dah kat Melaka tu. Kan, so Alif Sata dah tak boleh berlakon, dia dah berlakon cerita apa, saya tak tahulah kan. Okay, so dia kena COVID. Kena dia punya production hot dah. Tertangguh lah kan. Okay. Two shot. Okay, two shot ni orang kata apa, view of two people in the subject. So kita tengok orang, dua orang ke, tiga orang ke, two shot, three shot. Two shot sama lah. Two shot ni dia tetap nama two shot walaupun dua ke tiga orang, sebab dia menggambar keseluruhan dia tengah berbincang ke, tengah berborak ke, tengah apa dan sebagainya. Okay. Okay, so kita tengok sini beberapa contoh. Okay, contoh-contoh. Okay, saya tengok kat bahagian komen lah. Okay, senang nak komen. Okay, namakan shot-shot ni. Mungkin gambar tak jelas. Okay, ni shot jenis apa? Cepat. Namakan. Okay. Apakah shot jenis ni? Type di bahagian komen itu apa shot dia. Okay. Nampak macam wide angle lah. Wide angle dia type. Ataupun jenis apa? Okay, dia memang kontik kat Melaka. Alif Sata. Ni, namakan shot ni cepat.
Once dapat 1-2 jawapan, kita move to the next one. Okay, namakan apa jenis shot ni? Jenis apa? Close up ke, long range ke, long ranger ke? Okay, cepat teka sini. Okay. Okay, long shot. Okay, boleh jadi juga long shot kan. Mana memang pecah pun. Gambar ni memang saya ambil pecah. Lepas tu nanti ada gambar yang tak pecah. Okay. Okay. So, bagi extreme long shot. Okay. Kita move on to wide angle. Okay, of course gunakan wide angle. Bagus, betul. Long shot, wide angle. Next one. Okay, macam ni macam mana? Dia macam pecah sikit. Sorry, macam pecah sikit. Okay. Okay, ada seorang budak kat situ. Duduk sini. Apa tekanan anda untuk dari segi angle of shot dan juga dia punya apa? Dia punya angle dia punya full. Dia punya ni. Dia sama macam full lah. Full shot ni rasanya. Ni full shot. Rasanya ni full shot. Okay. Ada bersetuju dengan saya tak? Ni full shot. Mana nampak keseluruhan budak tu. Budak ke remaja tak tahu ni. Ni full shot lah rasanya kot. Okay. Medium close. Medium close tak boleh. Medium mesti half. Okay. Dia half. So. Okay. It depend. Medium close. Asal medium tadi dekat ke half. Half of it. Okay. 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 This one. Okay. Orang tengah tunjuk. So seolah kamera tu dekat dia. Apa maksudnya? So, ini jenis apa? Shot ni. Okay. Okay, jenis apa ni? POV is correct one. Yes, POV, person on view. Okay. So move on to next one. Okay, for this one. Okay, ni penting. Adakah ini close up ataupun extreme close up? Saya tanya anda. Close up ke extreme close up? Extreme atau close up biasa? Okay, so gambar ni memang orang kata apa sangat orang kata apa menduga kita juga sebab pada satu peringkat ianya ekstrim pada pandangan batang pokok yang dia duduk tu. Okay, pada satu masa dia close up bagi binatang ni sebab dia binatang ni punya komponen tapi disebabkan kita nampak mata tu is extreme shot. Okay. Aku kena balik dah. Okay. Nanti aku post video. Nanti kau inform kat dia orang. Post tengok video Aku post video kan. Okay. Aku terus. Okay, good. Aku kena balik. So, extreme. So, sebab gambar keseluruhan patung ni tak nampak belakang. Dia nampak focus on the eyes tu. So, dia pergi ke arah extreme close up. Okay. So, okay, for this one. Siapa kenal ni? Watak ni. Okay. Siapa kenal watak ni? Dan apakah gambarnya corak shot ni? Mid. Okay, that's why. Yeah, mid shot. So, medium shot. Half of it, kita focus on the mid of the character. Okay. Half shot. Okay, so good. Half shot. So, medium close. Medium shot, medium close. Okay. So, bagaimana pula dengan gambar bridge ni? Okay. Gambar bridge. Baik, gambar bridge macam mana? Untuk gambar bridge, apa yang anda boleh fikir kat sini? Yes, wide angle, it's wide angle. Just wide angle punya shot lah ni. Okay. So, in term of long shot ke tak tu, dia somehow dia tak boleh karakter semua dan sebagainya. So, it's wide angle shot. Okay. Okay, for this one. Okay. Guardian of the Galaxy. Okay.
Shooting ni macam nampak semua. Apa benda ni? Apa jenis agak-agak jenis yang kita tengok? I am Groot. Itu dia punya dialog dia. I am Groot je lah dari dulu sampai sekarang. Itu je yang dia ni kan. Okay. So what kind of shot ni benda ni? Five people shot, okay. So ini lebih kepada lebih kurang kepada macam full shot jugalah ataupun two shot juga. Mana kita nampak keseluruhan karakter tu semua dalam satu shot screen. Mana full shot lah, shot yang orang kata apa, keseluruhan dia punya environment. So dia boleh consider sebagai the full shot juga. Okay, sebab nampak semua atas ke bawah, tip to top to tip. Top. Okay. So dia ada semua benda tu. Okay. This one yang paling daripada atas ni gambar Google Map je ni. Okey. Apa gambar ni, dari segi gambar ni apa nak tengok? Ni bird eye punya ni. Dah bagi jawapan. Bird eye punya ni, okay, satellite view, bird eye punya view. Okey. Okey, so dia dah one of the benda lah. Okey. Okay, for this one. What about this one? This one, I think this one second last. Okay. Satu lagi, depan ni satu lagi. Ini paling senang, cepat. Yang paling senang je ni. Selalunya bila orang gambar, bila buat satu shooting dekat pintu, mesti start dia mesti macam ni. Okay. Okay. Shoulder something lah kan. Okay. Okay, so mesti dia cara dia macam ni. Bila orang buka pintu, mesti penggambaran gambar tu mesti dari belakang bahu orang tu. Okay, semua tak pergi depan depan. So menunjukkan bahawa orang tu buka pintu untuk orang tu lah. Selalunya dia ada meaning of it. Ni, over the shoulder ni, dia ada meaning dia. Okay. Okay, the last one, this one, apa dia? Last one, ni hampir sama macam yang tadi awal-awal tadi. What about this one? Okay, hair dan shoulder tu dah mula lain lah. Okay. So one of that, you guys ada yang set bagus. Okay, POV. So at least you guys dah tahulah sedikit macam mana dia punya every shot tu kan. Okay, dah ada. Okay, semua tu dinamakan, ada dia punya tersendiri punya meaning of it. Okay. So let's move on to the camera angle. Okay, so camera angle is a mark of a specific location at which camera is placed to take a shot. So a scene may be shot from several angles simultaneously. Okay, kita tengok macam mana shot dia. Ada high angle shot, low angle shot, dan eye level camera angle. Okay. So ini contoh-contohnya ada. Low angle daripada bawah. Okay. Nampak daripada angle. High angle daripada atas. Dash angle tengok dia macam ada sengit sikit. Kemudian ada overhead shot daripada pandangan daripada kepala individu tersebut. Okay. The eye level pula. Eye level masa setelah kita berinteraksi dengan orang tu. Okay. The shoulder level, paras bahu. Okay. So this is orang kata default shot yang ada dalam penggambaran filem. So benda-benda ni ada meaning dia. So that's why kita shooting something tu is not necessarily dia kita shooting je. Kita kena tengok juga. Kalau tidak nanti dia akan jadi orang kata apa? Orang kata apa, macam terlalu kaku. Okay. Bila kaku, mana filmnya bagus. Kita mungkin sangat bagus, tapi ia sangat kaku. Okay. Dia mana nampak kaku macam low angle. Contohnya nak nampak orang tu ambil sinatir daripada boot, daripada belakang kereta dia. Letak satu kamera dalam boot, tengah ambil barang daripada boot kereta. Itu baru masuk tengah sungguh-sungguh tu. Kalau kamu ambil daripada shooting daripada jauh, ambil daripada ni, tak nampak sangat penekanan tu. Itu penting sebenarnya, penekanan terhadap sesuatu benda tu. Okay.
Contohnya overhead shot tu gunakan untuk mengamalkan dia seorang kepimpinan sangat bagus ke kan, dia tengah beri push up ke kan, itu pun penting juga. Kadang-kadang kena ubah-ubah lah, kadang kena pakai medium close dulu, kemudian pergi ke overhead shot. Okay, tunjukkan bahawa marilah kita bersama-sama berganding bahu. Okay, macam tu lah contoh kan. So eye level mostly for conversation. So dia kena cakap dengan kamera, sebenarnya kamera depan tu dia cakap. Kan, itu je. Okay, ni contohnya high angle shot. Okay, high angle shot is usually when the camera angle is located above the eye line. Okay, the low angle shot is shot from camera position low at the vertical edges, so bawah lah, pandang atas. Okay, nampak tu corner superiority. Okay, orang ni sangat berkuasa macam tu lah, something like that. Dan tadi corner inferiority, mana kita ni ada orang kata apa, ada element of the apa, tak mungkin orang kata apa, tahap kita ni sangat berkuasa atau sebagainya. Okay, eye level kita the same position, mana kita tengah berborak ke dan sebagainya. Okay, so this is type of the few type lah. Okay, dan tadi ada lagi yang banyak-banyak kan. Okay, so ni 3 tak yang paling penting, high, low and juga eye level. Okay, camera movement category, this is default movement panning, tilt, zoom, tracking, dolly. Okay, so kita tengok sini tentang dalam gambar ni. Nanti saya tunjuk website benda ni, link ni untuk bagi you guys pergi ultimate guide untuk shot dan juga storyboard. Sangat bagus website ni nanti. Okay, ni saya akan tunjuk. Okay, so this is a static one shot, the and then pan, the whip pan, the tile, gerak ke atas, push in, okay, pull out ke belakang. So this is type of the camera movement. So the movement of the camera tu penting. Okay, static je lah, tak ada benda kan, static. Okay, pan, gerak ke objek tu. Okay, panning, nampak gerak kiri kanan, contohnya horizontal. Itu punya tile pula vertical. Okay, atas bawah. Zoom, tangan tu zoom out kan, so zoom. Tracking, dolly, dia track, or dia contohnya bergerakkan orang tu bergerak dengan kuda. Dia naik kuda kan, naik kuda dia track je. Okay, itu important. Okay, so saya nak cadangkan satu link website ni, Studio Binder. Studio Binder ni sangat bagus untuk you guys nak belajar berkaitan kamera, storyboard and so on. A lot of stuff ada kat sini. Kamu boleh pergi dan buat. Okay, dan saya juga letak beberapa link YouTube dekat YouLearn untuk kamu tengok. Okay, dan untuk iklan, okay, Encik Nazrin perlu ada hadir ke sebuah ada tugasan sekejap. Dan tak tahu video, tapi dia dah letakkan link di YouLearn untuk kamu tengok activities yang you guys kena buat. Okay, okay, some video. Dan insyaAllah nanti dia akan update di YouLearn tu juga video pre-record yang dia akan buat. Okay, sebab sekarang ni dia mostly terlibat dalam beberapa team di dalam universiti ni. Contohnya dari dalam one of it is in term of orchestra, di dalam orchestra dalam UTM. Okay, sebab dia terlibat dalam berkaitan dengan muzik juga. So that's why dia agak busy sikit buat masa ni. Tapi dia akan letak dunia ni, dan sesi live tu pun insyaAllah kami akan buat sesi live tu according to the needed of the subject. Okay, so ini link yang kamu nak tengok, dan anything you guys refer to YouLearn. Okay, dan okay, so ini habis. Okay, sekarang ni saya tengok kamera, mana kamera saya. Sekejap. Okay, so kamera, sekejap, kamera mana kamera. Okay, so Stalin nak on kamera, saya tak tahu pergi mana kamera dia dah pakai benda lain kot. Okay, semua hairan mana pergi kamera saja ni. Dia boleh tibik ke mana tak? Dari sini. Okay, quite good. Okay, akhirnya nampak saya juga kamera. Okay, so saya harap anda semua dapatlah saya harap anda semua dapatlah beberapa perkara anda belajar pada hari ini.
Dan sebarang soalan apa semua bolehlah ditarakan di dalam grup WhatsApp ataupun dalam Ulen, dan completekan any task yang sedang dibuat. Okey. InsyaAllah projek akan menyusul, projek oleh Sir Nazrin, okay, project for the motion graphics. Okay. And then for your final assessment pun akan ada satu case study dan juga satu seperti macam assignment dan juga case study lah. Okay. So aspect of that assessment nanti, dan saya harap you guys stay positive, stay strong. Okay. Kalau apa-apa just take time, rest dulu dan sebagainya. Kalau tak boleh nak ikuti kuliah online mana-mana lecture pun, cuba mungkin cakap kamu tengah sibuk ke sebagainya. It's better you guys terus terang dengan cara tu, dengan kalau terpaksa kan. Okay. Sebabnya of course lecture tu mungkin boleh rakam ke sebagainya. Sebab kita tahu di rumah ni kadang-kadang bukannya apa, kita kan kena duduk di rumah, bukan kena buat benda dari rumah juga kan. Kena tolong masak lah apa semua kan. Last sikit, ada sikit kita jawab soalan yang ada. Last week punya video nak hantar ke mana? Okay, video oleh Sir Nazrin lah. Sir Nazrin punya ni kelas ke apa, macam mana? Sikit saya tak pasti tugasan ke apa ni? Tapi rasanya kalau into video rasanya you guys kena create you guys punya channel YouTube sendiri, and then submit dia punya link tu dekat dia rasanya kan. So elite exercise I think cara dia, kalau saya tengok balik rasanya dia suruh hantar to you guys upload ke Ulen, you bagi link dekat Sir Nazrin rasanya. Okay, last week typography. Okay, dia submit link Submit link tu sekarang ni ada yang dia untuk lab mana yang you guys kena submit ni? Assignment text, shape and transformation ke macam mana? Sebab saya tengok ni ada yang submitted dah 69 untuk text, shape and transformation. Assignment mana boleh nyatakan? Sebab kalau dia mention kat situ, upload your video on your YouTube channel, okay, and submit only the link of that video. Maknanya letakkan link tu dalam text pad ke, notepad ke, dan submit. Okay. Rasanya macam tu. Week 6 Oh, dia bagi through WhatsApp. Okay, dia tak letak sini lah. Okay. Saya akan letak link, okay. Saya boleh letak juga link. Saya akan letak kat Labseek ni. Okay, saya akan bukan letak link. Saya akan letak satu tempat untuk you guys submit. Okay, kejap turn editor on. Okay, you guys submit kat Labseek Okay, tak apa. Saya buat satu ni. Je. Satu apa? Link. Okay, dekat week 6 saya akan buat. Okay. Okay, saya buat satu ni lah kot. Okay, mana dia? Week 6, okay.
Okay. Saya nak kamu pergi ke week 6, under week 6 dalam Ulearn, okay, dan 16 hingga 20 November tu, saya dah letak satu submission punya form. Bukan submission punya form lah, dia satu macam feedback punya stuff. So you guys tekan, answer dia soalan dia, submit the link. So you guys submit kat situ. So nanti, Encik Nasri akan dapat tengok lah nanti, okay. So you guys boleh tengok kat situ lah. Okay, quite good. So any other question lagi yang boleh you guys nak tanya ke dan sebagainya? Sir, due submit sampai bila? Kalau boleh buatlah sebelum habis minggu ni, okay? So nanti minggu depan minggu depan sebenarnya minggu kamu cuti, okay? So by week 8 ni lah, okay? Sebab saya buka, dia bukan macam bentuk assignment dekat situ, dekat week 6 tu saya letak dia macam untuk you guys submit. Tak ada due date pun, okay? Tapi better submit by the end of this month lah, okay? Saya akan setkan by end of this month, okay? So better set lah supaya nanti kamu tak ada lah macam apa nak bila kan, okay? So setkan, hantarkan assignment kamu tu by end of this month, okay? So setkan restrict access date must not from 1 December, okay? So you guys submit cepat, submit link, aduk ke YouTube masing-masing, okay? Dan bagi link tu. Okay. Oh, you guys ada SML. Kita tak ada cuti lah. Tak apalah, itu yang you guys kena hadapi lah. Okay. Sebab you guys ada kena ambil persijilan kan dalam lahir. Okay, so that's why ni lah. So any other question? Okay, saya buka lagi satu soalan. Ada apa-apa nak tanya yang lain benda pun tak kisah. Tak perlu risau. Tanya soalan apa lagi. Kalau tak ada, kita akan akhir lah. Ada any question lagi? Nak tanya macam pembelajaran ke, apa ke, nak komen ada ke, lain-lain subjek ke, apa ke, tak kisah. Okay, saya boleh cuba jawab lah. On behalf of the head of the department. So saya nak tanya, anything yang you guys nak feedback. Okay. So far, okay ke, macam mana ke kan? So right now kita doa lah agar semuanya okey sebab PKPB pun dah makin dilonggarkan tempat. Melaka dah hilang, Melaka dah tak ada dah. Okey, semua Sabah dan juga Selangor dengan Sabah dengan KL masih lagi banyak. Okey. So attendance macam mana? Attendance you guys tu tak apa. Attendance you guys tu, you guys submit assignment for each week tu, itu dikira sebagai attendance. Okey, macam tu je. Okey. So mana attendance tu ambil by random, by assignment. So online ni tak perlu pun nak kata online tu by weekly macam mana, tak perlu risau. Okay. Bahkan yang ni pun untuk setiap live ni pun saya harap you guys online lah semuanya. Okay. So just in term of orang kata apa, kita sama-sama online dan live, at least benda-benda bukan orang kata apa, live je kan, tak payahlah masuk pun semua kan. It's better that orang kata apa, kita online, kita sisi berborak pun boleh kan. Melaka dah tak ada. Kami kat Melaka ni boleh melakukan. Boleh melawat. Tapi kamu kena isi under pelawat. You guys kena isi pelawat, as a pelawat. Pergi kat pkp.utem.edu.my, isi under pelawat tu ada, dia kena isi form sikit lah. Okay, walaupun you guys student, you guys tak boleh masuk je. Sebab memang student kena isi under pelawat tu. Boleh datang. Sem depan agak-agak ada physical class tak? Doakanlah. Sebabnya sekarang ni kementerian masih tak keluarkan untuk sem depan lagi. Okay. Dengan kes dengan 1000 sekarang ni macam susah lagi. Tapi difahamkan by mid tahun depan dah ada vaksin ni dah sampai. So bila vaksin dah sampai, dah akan suntik dulu orang semua. Okay. Bukan semua orang dah. At least 10% dulu. So dia tak pasti nak buka lagi ke tak. Tapi worst case scenario mungkin masih online lagi. Tapi the mid case mungkin half-half. Okay.
So doakanlah, sebab kita orang pun, even saya pun sendiri dah tak ingat macam mana nak ajar fizikal depan korang ni. Macam dah bayangkan nak kat setahun, masuk lalu tu lepas setahun tu. Setahun. Okay. Yang tahun 1 lagi kesian. Okay. Diorang masuk tahun depan dah tahun 2 contohnya kan. Lepas tu ada junior yang mau masuk. So diorang sama junior dengan tahun 2 tu. Junior tahun 1, junior tahun 2. Masing-masing kekok dalam UTM. Sebab baru kan. Okay. So kita doakan jugalah agar buka lah juga kan bulan 3 tu. At least tak semua half lah. Okay. Macam yang mungkin tahun 3 ke, first year ke, tak kisahlah. Macam mana pun rasa buka sikit lah. Sedoakanlah juga semuanya. Kita sama-sama lah doa semua kan. Okay. Selangor belah dinding kan. Betul tak? Okay. So ini ada question lagi. Sesi live lagi. Macam mana UTM ni kan. So UTM sekarang kalau you guys ada yang tak pernah, ada tak yang bulan 3 tu tak pernah datang sini. Okay. Tak tahu zaman kamu datang tu dah double lane tak lagi dalam ni. Sebab dalam UTM ni dah double lane. Lagi apa bilik kalau kamu tahu dekat Dewan Kansel tadi yang besar tu dah ada Dewan kuliah besar tengah dibuat, hampir nak siap. InsyaAllah by 2021 akan siap. So dalam tu mungkin ada 4 blok kot, 4 dewan kuliah. Mana satu bilik kuliah tu boleh muat 300 orang macam tu. So nanti ada satu je lecture, okay? Yang lain lab macam tu je. So tak perlu kuliah tu divide semua. So satu lecture 300 orang. Macam saya di UTM dulu, satu lecture memang ada 300 orang. Lab bagi-bagi ke bicara. So akan ada beban bicara tu dari ajar lab je. Okay? Bahkan lab tu pun mungkin hanya technician yang akan assist. Okay? It depends macam tu sekali. Itu yang bagusnya. Sebab kalau tidak membebankan satu subjek sampai ada 5 subjek bicara. Patutnya semua dikombine ke 300 orang sekali sumbat. Masuk ajar. Okay? Any ada question lagi? Ada? Bas UTM dalam kampus dalam tak function. Okey, memang dah dalam UTM tak ada bas tengah tak ada pun sebenarnya, tak function, tak ada sangat. Tak siapa boleh masuk, okey. Itulah. Okey, so sarap sampai sini sajalah kot. Okey, kita sesi live kita. Seronok berborak dengan you guys. Teman saya main game tadi kat situ dengan Sir Nazrin, okey. So kita tamatkan sesi live kita sehingga kita berjumpa lagi, dan selamat bercuti minggu depan. Walaupun tak macam cuti pun, tapi duduk kat rumah ni cuti je sebenarnya masa, tapi cuma kuliah pun macam jalan juga. Bahkan ada you guys ada midterm lagi tak selesai, ada yang ada buat test kan semua kan. Okay. So yang penting you guys stay stress free. Okay. Dan okay, juga kelas lain, betul ada kelas lain. Okay, so boleh siapa yang ada kelas boleh keluar dah. Okay, so kita jumpa lagi. Dan ada masa kita main game sama-sama, kita bergame sama-sama, kita berjogging sama-sama dan UTM ni kan. InsyaAllah doakan semua kita we come to UTM balik, kita bersantai. Okay, okay, bye semua.